Bagus, terima kasih. Okey, so hari ni untuk sejarah, saya akan recap semula bab 5. Okey, hai Humaira. Okey, iaitu berkenaan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Bab 5. Okey, so bab 5 ni saya pasti ramai yang orang kata suka jugalah bab 5 ni berkenaan dengan Kesultanan Melayu Melaka, tetapi tidak dinafikan untuk bab ni banyak benda yang kamu perlu fahami. Alright, ini adalah bab yang terpenting di mana dia akan berterusan ke bab-bab seterusnya yang menerangkan atau menceritakan tentang kesultanan-kesultanan yang lain yang muncul. Miss, saya ada kerja khusus bab 5. Oh, ya ke? Bagus. Okey. Ada kerja khusus bab 5. So kamu bolehlah nanti tengok apa isi penting, apa yang berkaitan dengan bab 5 yang kita belajar hari ini yang boleh kamu gunakan dalam kerja khusus kamu. Alright. Okey. Ini nota saya, kamu boleh download daripada apps Maths Clinic. Hai, waalaikumsalam Uzma. Miss nak tanya, tak apa kalau kita buat soalan. Buat soalan apa ni? Sekejap ya. Mana chat? Tak apa kalau kita tak buat soalan esei, tak ikut urutan. Macam buat soalan nombor 3 dulu, baru buat soalan nombor 2. Oh, okey, saya faham. Bukan buat soalan, maksudnya kamu bagi jawapan, jawab soalan esei, betul tak? Yang buat soalan cikgu, kan? Okey, kamu yang menjawab, alright. So, untuk okey. Tak ikut turutan alright. Kalau soalan esei kan, kalau soalan esei dia macam ni. Kalau katakanlah soalan esei nombor 1 bahagian C yang pertama. Alright, selalunya bahagian C yang pertama dia akan ada A, B, C. Yes, dia ada A, B, C, dia ada anak-anak dia, betul tak? So kalau yang dalam anak-anak dia, contoh nombor 1 esei nombor 1, bahagian C nombor 1 esei tu, alright. Kemudian kamu nak jawab soalan esei nombor 1 tadi kan? Kamu jawab yang bahagian yang 1B dahulu, kemudian baru jawab 1A. Yang tu tak boleh. Alright. Sebab apa saya kata tak boleh? Okay. Sejarah ni dia biasanya dia akan mengikut kronologi. Alright. Jadi bila kamu jawab soalan yang tidak orang kata mengikut kronologi ataupun tidak mengikut turutan, jadi dia tak ada orang kata apa, fakta kamu tu berkemungkinan akan salah lah. Melainkan kalau memang tak ada kena-mengena. Kalau tak ada kena-mengena tak apa. Contoh, bahagian C nombor 1 berkenaan dengan kerajaan alam Melayu. Alright. Kemudian nombor 2 mungkin dia akan tanyakan tentang kerajaan Melayu Melaka. Maksudnya dia memang tak ada sambungan langsung yang topik itu yang berkaitan dalam soalan tersebut. Itu tak apa kalau kamu nak jawab soalan nombor 2 dulu. Mungkin kamu baca ataupun buat revision untuk kerajaan Melayu Melaka. Lupa untuk kerajaan alam Melayu yang masyhur, mungkin kamu lupa. So kamu nak jawab yang tu dulu. Yes, itu tak apa. Alright. Tapi kalau yang anak-anak dia macam 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C, yang tu kamu kena follow lah. Okay. Alright. Saya tak dapat nak jawab semua soalan yang ada dalam ni sebab ada few soalan lagi. Sekejap saya pilih-pilih sikit. Miss, bunyi Kelantan je. Oh, tak ada. Kelantan. Bunyi Kelantan Suami saya orang Kelantan. Saya orang Selangor, orang Kajang, ayah saya orang Kelang, mak saya orang semuanya duduk dekat Kajang. Tak ada Kelantan. Alright. Miss, kalau soalan suruh huraikan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka, nak buat dalam esei atau macam mana? Alright, tengok soalan bahagian mana. Kalau bahagian B, struktur kan? So, kamu buat dalam membina ayat berbentuk point ataupun short essay lah. Untuk bahagian C, short essay ataupun short essay yang ada perenggan. Miss bagi tips macam mana nak hafal fakta sejarah. Alright. Yang ni banyak kali dah cikgu bagi tahu.
Okey, untuk menghafal fakta sejarah ni agak mustahil. Okey, agak mustahil sebab apa? Sebab banyak sangat benda yang kamu perlu ingat. Alright. Cikgu sendiri kan kalau ikutkan memanglah sekarang ni bolehlah kamu nak kata cikgu hafal semua kan. Disebabkan cikgu dah mengajar setiap tahun dan sebagainya. Tetapi sebagai pelajar satu masa dahulu kan saya juga seorang pelajar, macam mana saya ingat fakta sejarah adalah dengan mengingat kronologi. Kronologi itu apa? Mengingat peristiwa, mengingati peristiwa yang mengikut turutan. Faham tak? Turutan masa dia. Itu adalah salah satu tips yang penting di mana dia akan membantu kamu untuk mengingati fakta sejarah. Kemudian yang kedua, kamu boleh bina orang kata apa tu? Istilah-istilah sejarah yang kamu boleh mudah untuk kamu ingat. Perumpamaan yang mudah untuk kamu ingat. Contoh nanti cikgu akan beri sekejap lagi. Alright, so kita akan masuk bab 5 hari ini, okay, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Alright. So Kesultanan Melayu Melaka ni apa yang penting untuk kamu ingat adalah berkenaan dengan apa yang kita panggil mana saya punya iaitu kalau kamu tengok ini buku teks kamu ya, kamu boleh dapatkan buku teks digital kamu di portal The 5. Ni dia. Okey. Kesultanan Melayu Melaka bab 5 muka surat 79 tak silap saya. Muka surat 71. Okey. Alright. Berkenaan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka ini adalah ada beberapa perkara penting yang kamu perlu tahu, alright, iaitu berkenaan dengan yang kamu dapati dalam bab ini. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan pengasas. Cerita berkenaan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Siapa pengasas dia? Bagaimana dia diasaskan? Faham tak? Cerita berkenaan dengan pengasasan Kerajaan Melayu Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kerajaan itu sudah diasaskan dan dia wujud, alright, kamu kena pula mengetahui berkenaan dengan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah faktor yang menyebabkan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi famous, menjadi kuat, mempunyai empayar yang luas? Alright. Yang ketiga adalah menerangkan. Nampak ni berkenaan dengan berakhirnya. Dia kata dekat sini, berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Okey. Berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ini boleh hancur, boleh habis, boleh berhenti? Alright. Apakah sebab dan akibatnya, alright, berkaitan dengan pengakhiran pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. So, ini adalah perkara yang perlu kamu tahu, yang kamu akan pelajari dalam bab 5 ni. Pengasasan, kegemilangan dan juga pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Alright. Okay. Cikgu terus nak pergi kepada pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seperti yang kita tahu, seperti yang cikgu dah banyak kali bagi tahu dekat kamu, Kesultanan Melayu Melaka ini diasaskan oleh para miswara. Semua tahu kan? Betul tak? Siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka? Tulis dekat chat box. Siapa pengasas dia? Berkenaan dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Terima kasih Alia, Akil, Zul. Lagi siapa? Sofia, Ngozihan, betul. Aiman. Minta maaf kalau saya tak sebut nama. Imran, Syaz, Umaira. Okey? Semua betul. Farzana, Huda, Amir. Okey. So, betul para miswara. Okey, itu berkenaan dengan pengasas dia siapa. Okey? Asal usul pengasas dia kamu tahu tak dari mana? Pengasas dia dari mana? Raja Palembang, Imran, Amirah, Nurin, okey. Kata dari Palembang, Dia, Mizan, okey. Lagi siapa? Auni. Lagi.
Parameswara berasal dari Palembang. Macam mana kalau Parameswara berasal dari Palembang ni senanglah P dengan P. Parameswara Palembang. Okey, Parameswara ini dia adalah anak raja, okey, anak seorang raja yang berpusat di Palembang, iaitu daripada kerajaan Sriwijaya. Palembang dekat mana? Palembang dekat Sumatera, Pulau Sumatera, Indonesia. Palembang dekat mana? Dekat sini. Ada tak gambar Palembang? Enggak ada di sini. Kat sini. Alright. So Palembang dekat mana? Palembang somewhere sini. Alright, somewhere around this area. Okay, somewhere dekat sinilah Palembang. Okay. So ini Pulau Sumatera, ini sekarang ni Semenanjung lah. Semenanjung Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak ini Pulau Borneo. Alright, so ini adalah kepulauan-kepulauan lain di Indonesia lah. Alright, so Sumatera, Palembang dekat sini. So pengasas kerajaan, Kesultanan Melayu Melaka, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka adalah diasaskan oleh Parameswara yang berasal daripada Palembang. Alright, dia adalah anak raja kepada seorang raja yang mengetuai kerajaan Sriwijaya. Alright, kerajaannya diserang, kemudian dia melarikan diri ke Raja Palembang itu melarikan dirilah, okey. Dan apabila dia melarikan diri, anak-anak dia semua pun dia suruh melarikan diri bersembunyi sebenarnya, dan juga bukan melarikan diri orang kata berundur, dia menyembunyikan diri daripada musuh sementara. Okey. Okey, tapi lepas tu Sriwijaya dibangunkan semula ke? Tidak. Okey, tidak dapat dibangunkan semula. Diteruskan oleh Melaka. Okey, untuk Sriwijaya tak ada. Lepas pada tu yang naik untuk kerajaan alam Melayu selepas itu adalah Majapahit. Ya. Alright. Okey, seterusnya. Okey, Parameswara berjaya memilih lokasi yang sesuai untuk mengasaskan kerajaan. Okey, pemilihan lokasi ini menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul di alam Melayu. Okey. Alright. Tengok dekat sini. Apakah faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka? Kalau cikgu tanya, apakah faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka? So, cikgu dah buatkan mind map dah untuk kamu. Ini adalah faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka untuk 5.1. Cikgu dah letak dah dekat sini. Faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, alright, yang ini adalah yang pertama sekali, faktor yang pertama. Kalau kamu tengok dekat buku teks, kamu boleh lihat di sini. Alright. Parameswara berjaya memilih lokasi yang sesuai, okey, untuk mengasaskan kerajaan, okey, iaitu di sinilah. Okey, menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Okey. So, yang pertama sekali, faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ialah pemilihan lokasi yang strategik. Yang ini dia. Highlightkan ataupun kamu boleh gariskan. Mana yang tak boleh highlight tu, okey, kamu gariskan. Saya gariskanlah dekat sini. Saya guna ni. Saya guna warna merah. Tak nak warna kuning, tak nampak. Warna merah. Alright. Nampak ni? Yang pertama sekali adalah pemilihan lokasi yang strategik oleh Parameswara. Okey, kita ingatkan Parameswara ni adalah anak raja daripada Palembang. Okey. Bila dia anak raja, dia dah nampak dah bagaimana pentadbiran kerajaan ayahandanya sebelum ini. Kerajaan keturunan dia sebelum ini. Kerajaan yang berjaya iaitu Sriwijaya. Bagaimana dia boleh berjaya kerajaan itu. Jadi dengan pengalaman yang dia ada, dia cuba untuk memilih lokasi sebaik mungkin untuk membina kerajaan. Alright. Pemilihan lokasi yang strategik ini sangat penting, okey, untuk memastikan sesebuah kejayaan bagi sesebuah kerajaan itu. Satu masa dahulu pemilihan lokasi sangat-sangat penting supaya kerajaan itu mudah untuk
dihubungi. Mudah untuk menjalinkan hubungan diplomatik, perdagangan dan sebagainya. Jadi pemilihan lokasi yang strategik. Strategik dari segi apa? Yang pertama, kamu highlightkan dekat sini. Laluan perdagangan. Okey, Melaka terletak di laluan perdagangan antarabangsa, iaitu antara timur dan barat yang membolehkan mengawal laluan kapal dagang. Bab yang berkenaan dengan itu saya tunjukkan dekat kamu. Okey. Selat Melaka. Alright, tengok sini Yang pergi pada map. Okey, dia kata Selat Melaka ini adalah laluan kepada perdagangan timur dan barat. Okey. So kita tengok dekat peta. Mana peta yang nampak timur barat sikit? Sinilah kot. Okey, yang ni kabur pula. Macam mana yang ni? Sekejap, saya nak cari satu peta yang kita boleh nampak. Malaysia, Indonesia, Selat Melaka. Yang ni okey kot. Yang ni okey lah kot. So, tengok dekat sini. Bila kita bercakap tentang timur, negara-negara yang berada di timur iaitu negara kita sendirilah. Alright, itu pun bahagian timur juga. Di timur dan barat, diorang fokus kepada China dan Jepun. Alright, fokus kepada China dan Jepun. Satu masa dahulu, perdagangan sangat-sangat pesat antara negara-negara Eropah dengan China. Alright, negara China. Bukan satu masa dahulu sahaja. Sekarang ni pun, everything made in China. Betul tak? Boleh nak dikatakan tak ada pun barang yang bukan daripada China. Kan? Kamu order barang-barang dekat Shopee tu. Cuba kamu tengok betul-betul dia punya location dekat mana. Betul tak? Mainland China, tanah besar China. Okey? Memang semuanya segala-galanya memang dekat sana tu senanglah, Alibaba ke apa ke kan? So bukan sahaja sekarang, daripada dahulu. Miss, apa maksud kawal laluan pedagang? Okey, saya nak cerita ni. Okey? So, pedagang-pedagang dahulu menaiki kapal layar. Kapal layar, kapal dagang macam cerita Pirate of Caribbean. Pernah tengok Pirate of Caribbean? Macam itulah mereka berdagang. Pernah tengok tak Jack Sparrow? Cerita tu. Tengok tidak? Tak, tapi tahu. Okey, cerita tu glamour kan. Kalau orang tak tengok pun mungkin dia tahu jugalah. So, kapal dagang. Alright, diorang berlayar menggunakan kapal dagang, jenis kapal layar. Kapal dagang tu kapal besar lah. Alright. So, kapal itu, dia perlu berdagang untuk mendapatkan barang-barang dan laluan mereka. Dan mereka ingin pergi ke China untuk mendapatkan barang-barang yang demand dekat Eropah. Alright. Jadi untuk pergi ke laluan China ni, so ini kan India kan, so India ni masih lagi Asia lah. Okey, sebelah atas sebelah sini. Alright, kalau kamu tengok dekat sini. Yang ini tak nampak. Yang ini nampak. Alright. So tengok sini Japan, ini timur timur. China ni timur lah. Nampak ni? Okey, ini Malaysia. Jadinya okey. Sebelah sini, yang ini negara-negara Arab lah. So naik atas ni, apa ni dah sini? Ukraine kan? Sebelah sini, atas sebelah sini, ini sebenarnya Eropah ataupun Western country lah. Jadi pedagang-pedagang daripada barat, dia nak pergi ke timur, dia akan lalu dekat sini. Dia lalu macam mana? Dia dah naik kat sini kan. Dulu dia orang akan pusing ke Afrika. Gigih kan? Gigih nak berdagang sampai kat sini, orang semua kemudian diorang akan sampai ke India, pusing sini, naik, balik. Kenapa diorang tak terus je? Tak bolehlah terus je, memang habislah kena telan kan? Kena telan dengan apa? Ombak, apa semualah, macam-macam ni. Ni laut dalam ni. Ni boleh sesat. Terus, mau tak balik-balik pun ada. Jadi diorang kena ikut laluan pesisir pantai lah. Lalu macam ni. So sampailah di Selat Melaka. Kenapa dia lalu Selat Melaka? Sebab ini adalah laluan shortcut. Laluan shortcut. Kalau tak mereka turun dekat sini kan. Mana mereka nak pergi China ni? Diorang nak pergi China, nampak? Dekat Canton, China. Sekarang ni Canton tu bahagian Hong Kong, kat area-area situlah. Apa nama dia tu? Bukan Shanghai, ada lagi satu Guangzhou. Situ tempat tu tempat kain, tempat untuk dapatkan kain-kain mewah semualah. Dekat situ kan. Alright. So sampai sini, lalu dekat sini. Bila lalu dekat sini shortcut, diorang boleh naik atas sampai sini. Canton, China. Kalau diorang turun sini, lalu ke bawah ni, bahagian
Nampak ni Pulau Sumatera ni, diorang nak lalu mana ni? Nak kena lalu sini, nak naik atas balik, Laut Cina Selatan apa semua. So lebih panjang lah laluan dia. Jadi shortcut dia dekat Selat Melaka. Sampailah di sini. Nampak tu? Alright. So, dikatakan di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat ni lah dia, daripada timur dan barat. Di tengah-tengah ni ada Selat Melaka. Dan semua kapal-kapal dagang akan lalu dekat sini sebab dia adalah jalan shortcut. Contoh macam jalan highway. Macam sekarang ni lah kalau kamu balik kampung. Ayah kamu guna jalan highway ke jalan kampung, jalan biasa? Saya nak tanya. Jalan kampung, mungkin lebih dekat. Tapi kebanyakannya akan guna highway. Betul tak? Ataupun mungkin dua-dua. Kalau nak relax, nak selesa, kita akan ikut jalan highway. Especially mereka yang tinggal di utara ataupun di selatan, kan? Di selatan ataupun utara semenanjung Malaysia ni lah kita akan menggunakan jalan highway. Kalau dua-dua mungkin ada yang duduk dekat pantai timur. Pantai timur memang kena ada lalu jalur kampung sikit. Kalau kat Sabah Sarawak pun ada highway, ada kampung, ada orang kampung sedikit. Kita akan gunakan highway lah secara orang kata secara ringkas lah pilihan kita. So sama lah dekat sini. Ini lebih kurang highway lah ni, shortcut. Alright, untuk pergi ke China. Dan semua kapal dagang akan lalu di sini. So apabila semua kapal dagang dekat sini, jadi kawasan Selat Melaka ini boleh dikawal. Dikawal tu maksudnya semua orang lalu dekat situ. Betul tak? Jadi dia dapat mengawal kapal dagang yang lalu. Dia bukan mengawal dia tahan ke, dia penjara ke, tidak. Maksudnya dia boleh berurusan, berdagang. Contoh, dia boleh menarik perhatian pedagang-pedagang itu untuk singgah ke pelabuhan Melaka. Itu masuk mengawal. Alright? Boleh tu. Okay? Alright. Seterusnya. Okay. Nombor 2. Dikatakan kerana bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau. Contohnya mana? Kalau kamu nak tengok contoh dia ada dekat buku teks. Okay, bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau sesuai untuk dijadikan benteng pertahanan. Bolehlah nak tinjau-tinjau kalau ada musuh yang datang. Nampak tu? Boleh nampak. Sebab apa? Bila kita berdiri dekat atas bukit, kita akan nampak ke bawah tu, lautan tu siapa, kapal mana yang masuk, kapal mana yang keluar, kapal mana yang lalu lalang dan sebagainya. Siapa pernah pergi Melaka naik ke Bukit Efamosa? Siapa pernah pergi Melaka? Pernah kan? Saya rasa kebanyakan kamu semua pernah pergi. Betul tak? Pernah, best kita naik atas walaupun penat-penat kan. So apabila kamu sampai je dekat atas tu, dekat puncak Kota Efamosa, bukit tu lah, okay. Kamu berdiri di tengah-tengah tu, dekat atas tu ada gereja, gereja tinggalan zaman Belanda, zaman Portugis pun ada. Alright, so kamu akan tengok tengok ke bawah. Alright, dia nampak keseluruhan Selat Melaka, betul tak? Sampai sekarang saja je Kerajaan Negeri Melaka tidak membina apa-apa yang boleh menghalang pandangan tu supaya apa, dia dapat mengekalkan sejarah tentang kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Nampak tu. So itu bukti dia, bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Bukit, tepi laut terus turun, terus tepi laut. Ya, berbukit bukau. Bukan bakau, yang ni salah. Berbukit bukau sesuai untuk dijadikan benteng pertahanan dan panduan kapal dagang. Orang-orang yang pedagang-pedagang yang di atas kapal tu juga, apabila dia sampai ke kawasan Selat Melaka ni, diorang dah tahu, ni Selat Melaka ke? Tidak apa, terus lagi. Bila dia terus lagi, sampai je dekat Melaka, dia nampak ada bukit, ada pula tempat menara tinjau dibina dekat sana, okey. Kemudian ini memang Melaka. Orang pun tahu, kapal dagang yang lalu dekat situ tahu yang diorang sedang berada di Selat Melaka. Selat tu apa cikgu? Allah. Selat. Kamu lupalah tu. Selat itu adalah laluan laut di antara pulau. Di antara dua daratan. Macam tu. Form 1 Jo belajar. Dia lupalah tu kan. Okay. So selat adalah laluan laut
antara dua daratan. Maksudnya kalau kita tengok macam ni, nampak ni. Ini daratan, yang ini adalah selat. Betul tak? So kita ada banyak selat. Kita ada selat Tebrau, kan? Selat Tebrau ni dekat sini. Sini daratan Singapura, sini Johor, tengah dekat sini adalah selat. So selat ini adalah laluan laut antara dua daratan. Dia terkepit lah, macam dia terkepit di tengah-tengah macam tu. Sama lah macam ni. So nama dia Selat Melaka. Sama je Selat Sunda ke apa ke, semua antara dua daratan. Alright, sama ada dia ambil nama sempena daratan yang pertama sebelah kiri ataupun sebelah kanan ikut kepada sejarah kewujudannya lah. Okay. Alright, seterusnya bentuk muka bumi. Yang ketiga adalah sebagai benteng pertahanan. Okey, benteng pertahanan macam mana? Dekat Selat Melaka tu, okey, banyak pokok bakau dan pokok api-api yang tumbuh secara semula jadi. Okey, pokok bakau dan pokok api-api ini dia banyak dekat pesisir pantai Selat Melaka. Jadi apa yang berlaku? Kita tahu pokok bakau, pokok api-api ni dia punya akar dia jangkang dan juga berceracak kan, tinggi-tinggi sikit kan. Azannya kita slow sikit. Azan dengan ilmu tak apa. Okey, cuma jangan terlampau kuatlah. Macam tu. Alright. Jadinya dekat situ ada buaya. Yang itu tak tahu. Okey, tapi kalau macam ikan-ikan, ular ke apa ke, tu biasa adalah kot, ular air apa semua kan. So dia punya pokok bakau tu macam mana yang ini? Nampak ni. Ni dia. Okey, so dia banyak jenis pokok-pokok macam ni dekat pesisir pantai Selat Melaka. Kenapa dia katakan pokok-pokok ni boleh jadikan sebagai benteng pertahanan? Alright, salah satunya adalah apabila ada musuh datang daripada laut kan, daripada tengah laut kan. Okey, askar-askar Melaka dia boleh menyorok dekat sini. Bila dia menyorok dekat sini, orang tak nampak. Nampak tu? Jadinya musuh yang nak serang Melaka tu tak nampak. Sebab apa? Mereka boleh menyorok dekat sini. Sebab akar berceracak kan macam tu. Okey, nampak ni dia kata. Okey, menjadikannya sebagai benteng pertahanan dan pelindung semula jadi yang sukar ditembusi oleh musuh. Okey, ada satu cerita berkenaan dengan kamu pernah tengok tak cerita menyorok dalam pokok? Dia bukan dalam pokok, dia dekat kawasan akar ni. Alright. Sekejap ya. Okey, dia bukan dalam pokok tau. Dia dekat kawasan akar ni. Macam tu. Akar dia tinggi. Kenapa anak saya masuk bilik? Boleh tanya. Dia jaga adik dia. Saya ada baby kan. Tak ada ular. Ada. Kan. Tapi benteng ini ataupun pokok bakau dan pokok api-api ini dia boleh dijadikan sebagai benteng pertahanan semula jadi untuk menghadapi ataupun berlindung daripada serangan musuh. Sama jugalah apa yang saya tulis dekat sini. Alright. Kemudian yang keempat adalah kerana dia terlindung dengan angin monsun. Pasal angin monsun ni kan. Kamu tengok apa yang berlaku sekarang. Cerita apa tadi yang Miss nak cakap? Tak ada apa? Cerita apa? Kan sekarang ni angin monsun kan. Okey, tengah banjir. Betul tak? Alright. Banjir sekarang. Ya, betul. Okey, saya nak tanya dekat kamu. Okey. Angin monsun ni berapa angin monsun yang kamu tahu arah dia? Ada dua. Apa dia? Sebutkan angin monsun yang kamu tahu. Timur laut dengan barat daya. Betul. Okey. So sekarang ni saya nak tanya. Angin monsun apa yang sedang bertiup? Yang boleh menyebabkan banjir 2 hari lepas, 3 hari lepas dengan rakan-rakan kita di pantai timur. Betul, timur laut. Ramai yang jawab. Betul, terima kasih. Okey. Jadi, angin monsun timur laut sekarang tengah bertiup, dan yang kena yang paling teruk dekat pantai timur. Alright.
Jadinya dekat sini cikgu tunjukkan. Terlindung daripada angin monsun, daripada buku teks kamu. Sekejap ada tak? Ni dia. Okey. Pemilihan lokasi. Ni berkenaan dengan angin monsun timur laut. Okey. Nampak ni? Kenapa kau kecil? Ni dia. Okey. Angin monsun timur laut dengan angin monsun barat daya. Tengok dekat sini. So ini adalah angin monsun timur laut. Dia bertiup kat sini. Okey. So yang paling banyak kena adalah negeri-negeri di pantai timur. Itu yang sedang berlaku sekarang ni lah. Alright. Yang sedang berlaku sekarang, that's why Terengganu, Kelantan affected the most. Yang tempat lain bukan tak affected, tetapi kalau macam kita, kalau di kawasan pantai barat Semenanjung, mungkin ada setengah-setengah kawasan yang affected, adalah disebabkan oleh ada macam-macam sebab lah. Yang pertama sekali mungkin disebabkan angin monsun itu sendiri. Yang kedua adalah faktor peparitan dan sebagainya. Alright. Tetapi kalau dekat pantai timur, dia memang faktor yang pertama adalah disebabkan oleh angin monsun timur laut itu sendiri. Alright. Angin monsun barat daya. Tengok sini Apabila angin monsun barat daya, kalau kita fikir kan, angin monsun timur laut bertiup, pantai timur affected, kan? Angin monsun barat daya, kenapa pantai barat tidak affected? Kenapa? Ada banjaran. Ada banjaran Titiwangsa. Ya ke? Terlindung. Banjaran Titiwangsa terlindung oleh Pulau Sumatera. Yes. Ada 2-3 orang yang jawab. Ada Indonesia. Bukan Indonesia, kita panggil Pulau Sumatera. Kenapa? Kalau Indonesia tu kamu pointkan dekat the whole Indonesia lah, kan? Tetapi kalau dekat sini kita lihat angin monsun barat daya bertiup daripada sebelah bawah ni, belah kiri bawah ni, dan dia akan terkena kepada Pulau Sumatera dahulu. Alright, jadi pantai barat Sumatera dia akan menerima hujan yang banyak. Sampai je dekat kita pantai barat Semenanjung Malaysia, angin itu sudah tidak membawa air, dia jadi macam angin yang orang kata apa, ada air sikit, hujan tak banyak, kemudian angin pun dah sepoi-sepoi bahasa dan tidak kuat seperti angin monsun biasa. So angin monsun timur laut, kita tengok pantai timur tepi laut untuk Kelantan dan juga Terengganu, ketika angin monsun timur laut bertiup, iaitu sekarang semua pesisir pantai diorang naikkan bendera warna merah, bermaksud kawasan itu berbahaya, betul tak? Tak boleh mandi dan sebagainya. Tetapi kalau dekat pantai barat ada tak? Tak ada, walaupun angin monsun timur laut sedang bertiup. Sebab apa? Yang kamu cakap tadi, sebab kita ada banjaran Titiwangsa dekat sini, yang menyebabkan angin monsun tu tadi yang kuat tadi, apabila dia naik ke kawasan atas, dia dah langgar bukit-bukit semua. Jadi bila dia nak ke bawah, dia dah jadi lembut lah angin tu, dia dah ada penghalang, kan? So macam barang lah, kalau kamu baling barang, kan, bila dia dah terkena satu halangan, dia terpelanting tu, dia dah jadi dia punya tekanan ataupun force dia tu, dia dah jadi kurang, betul tak? So sama jugalah yang berlaku pada angin monsun timur laut dan juga angin monsun barat daya. Jadi dia katakan bahawa terlindung daripada angin monsun, muara sungai yang terletak di Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di Pelabuhan Melaka dengan selamat. Jadi mereka berminat untuk berhenti. Cikgu, tapi kenapa Pulau Pinang banyak hujan? Alright. Yang itu kalau kita nak lihat hari ini, kan, banyak faktor lah, dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, kan, mungkin hujan perolakan, lagi kadang-kadang semasa tiupan angin monsun timur laut ni bertiup, ada macam-macam lagi angin yang datang. Kemungkinan besar disebabkan oleh taufan, tekanan angin di kawasan utara dan sebagainya, banyak faktor. Alright, bukan satu faktor sahaja. Alright. So ini yang pertama yang perlu kamu ingat.
pemilihan lokasi yang strategik. Strategik dari segi apa? Dari segi 4 perkara ini. Yang pertama, laluan kapal dagang. Yang kedua, bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Okey. Laluan kapal dagang maksudnya laluan berada di tengah-tengah laluan antarabangsa. Yang kedua, bentuk muka bumi yang berbukit bukau yang boleh dijadikan sebagai panduan oleh pedagang, okey, dan juga menjadi benteng pertahanan bagi kerajaan Melaka sendiri. Yang ketiga adalah benteng pertahanan. Benteng pertahanan apa? Pokok, kayu api, pokok bakau dan api-api, kayu api pula. Pokok bakau dan api-api ni tadi yang berceracak yang membolehkan askar-askar Melaka untuk menyorok, okey, dan berlindung daripada musuh. Musuh juga susah untuk tembusi pertahanan Kesultanan ataupun kerajaan Melaka. Yang keempat adalah terlindung daripada angin monsun. Ceracak tu macam mana? Macam ni. Nampak ni. Dia punya pokok tu kan, akar dia, ni akar dia tau. Akar dia tinggi, dia bukan dekat dalam tanah. Akar dia dekat luar atas ni. Sebab apa? Untuk mendapatkan oksigen. Okay. Alright. Seterusnya nanti saya tengok balik soalan-soalan ya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, okay, kita pergi kepada faktor kegemilangan. Faktor kegemilangan ini faktor pemilihan lokasi kan. Kenapa Melaka, kawasan Melaka itu dipilih? Ada 4 sebab ni lah yang tadi. Alright, yang kedua adalah berkenaan dengan faktor kegemilangan Melaka. Ini adalah perkara kedua yang perlu kamu fahami untuk topik ini. Yang pertama, pemilihan lokasi kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah disebabkan oleh kenapa dia boleh jadi famous, iaitu faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Alright. Okey. Yang pertama, faktor yang pertama adalah berkenaan dengan kepimpinan raja dia. Sebelum saya masuk dengan detail, saya nak lihat soalan-soalan ceracak. Okey, tu cikgu dah jawab. Okey, Pulau Pinang. Okey dah. Miss, kalau dia tanya cara pembentukan empire, jawab yang ini ke? Cara pembentukan empire macam mana tu? Apa saya rasa itu soalan tu terlampau general dan mungkin tak ada soalan macam tu. Jadi pembentukan empire apa? Maksud saya macam mana nak cakap? Soalan kamu tu terlampau general. Cuba kamu spesifikkan sedikit. Okay. Alright. Faktor kegemilangan untuk kerajaan Melayu Melaka. Yang pertama sekali, okay, macam mana dia boleh gemilang? Yang pertama adalah disebabkan oleh kepimpinan raja dia sendiri. Alright, kepimpinan raja. So apa yang ada dalam kepimpinan raja? Kita tahu, okay, pengasas Kesultanan Melayu Melaka berketurunan Raja Palembang. Nampak ni? Okay. Berdasarkan teks Salatun Salitin, pemerintahan Melaka berasal daripada zurat keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan bersusur galur dari Iskandar Zulkarnain. Alright. Susur galur ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Dikatakan dia adalah daripada keturunan Iskandar Zulkarnain, iaitu Iskandar the Great. Pernah dengar Iskandar the Great? Kamu bolehlah cari buku dia. Okey, ataupun tak payah nak buku pun Google pun boleh, tapi tak semua dekat Google boleh dipercayai lah. Berkenaan dengan Iskandar the Great ataupun Iskandar Zulkarnain. Alright. Peranan yang unggul. Raja mempunyai pelbagai peranan dalam sistem pemerintahan. Raja ni adalah untuk sebagai orang kata apa, adat orang Melayu. Raja ini adalah menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran. Alright. Raja adalah ketua angkatan tentera. Raja adalah ketua rakyat. Okay. Raja adalah ketua diplomatik. Raja adalah ketua agama Islam. Bukan raja lah, sultan. Sultan adalah ketua agama Islam. So kalau kamu nampak ataupun kamu terbaca, alright, sesebuah kerajaan dia punya ketua adalah Sultan something something. Sultan Mahmud, Sultan
apa nama dia, apa lagi? Mansur Shah. Okey. Sultan Ahmad Sultan, dia ada guna nama Sultan. Gelaran dia adalah Sultan, bermaksud kerajaan itu menganuti agama Islam. Alright. Jadi raja ataupun sultan tadi adalah ketua bagi agama Islam. Kenapa dia kata kenapa raja adalah sebagai simbol perpaduan? Okey, kalau kita tidak bersatu padu, apa yang kita akan buat? Gaduh kan? Kita akan menentang pemerintahan. Betul tak? Kita akan menentang pemerintahan raja. Jadi, kedudukan raja akan terjejas. Betul tak? So jika ada raja dekat sesuatu kerajaan, okey, bermaksud kita boleh kata rakyat dia bersatu padu. Dia adalah sebagai simbol perpaduan. Faham? Macam kita sekarang ni lah, kerajaan Malaysia. Kan? Dikatakan sebagai kerajaan perpaduan. Ada tak berlaku pergaduhan? Antara parti-parti politik? Ada. Tapi ada ke mereka bergaduh sampai mengangkat perang, mengangkat senjata dan sebagainya? Tak ada. Dia bergaduh tu ataupun boleh kita kata tidak sefahaman dalam ideologi politik sahaja. Alright? Jadi masih lagi kategori bersatu padu. Kalau kita tak bersatu padu, kamu tak boleh online malam ni. Betul tak? Kan? Macam mana kita nak belajar dengan aman dekat rumah dan sebagainya, dengan adanya berperang dan sebagainya, contoh macam Palestin, macam Syria, tak boleh. Kan? Jadi itu yang berlaku. Jadi perpaduan, raja sebagai simbol perpaduan. Jadi raja kata kerajaan Malaysia ni, parti-parti politik, raja kita lah, sultan kita, perlu bergabung untuk membentuk kerajaan perpaduan. Betul tak? Raja cakap macam tu. Kan? Yang lain ikut tak? Parti politik ikut tak? Ikut. Yang tak ikut tak apa. Sebab apa? Sebab dah majoriti dah ikut. So kalau yang tak ikut tak apa, tak ada masalah. Betul tak? Kan? Jadi siapa yang suruh tadi? Raja yang suruh. Nampak tak dekat situ? Betul tak raja sebagai lambang perpaduan? Betul. Kamu boleh kaitkan apa yang berlaku tahu sebenarnya. Kalau cikgu kan, student cikgu kan dia suka tanya tips-tips macam mana nak ingat, macam mana nak ingat. Cikgu selalu cakap, jangan hafal. Cikgu kata jangan hafal sebab cikgu sendiri tak hafal. Apa yang cikgu buat, cikgu hanya mengingati kronologi kejadian. Alright. Fakta sikit-sikit tu confirm lah. Kena ingat, takkan tak payah ingat semua kan. Untuk kita memahami kronologi, kita perlulah tahu tahun bila dan sebagainya kan. So apabila kita ingat kronologi tu, macam kamu tengok movie lah. Kamu tengok movie kan. Kamu tengok episod 1, episod 2, episod 3. Betul tak? Adakah kamu tengok episod 6 dulu baru episod 4 kemudian episod 1? Kan? Tak ada. Betul tak? Kita akan tengok episod 1 dulu. Macam cerita apa yang terbaru tu dekat Netflix tahun lepas yang meletup-letup tu. Dia bersiri tu. Yang main game tu. Squid Game. Yes. Squid Game. Kan? Kita follow, sekarang Wednesday lah yang popular kan. Kita follow, kita tengok episod 1. Walaupun episod sampai episod 8 tak silap saya dah habis kan. Walaupun episod sampai episod 8 dah habis keluar, siapa-siapa yang nak tengok balik Squid Game tu kena tengok episod 1. Kalau kamu tengok episod 8 je, kamu boleh faham tak? Tak. Itu maksud kronologi. Faham? Maksudnya kamu ikut turutan cerita tentang sejarah. Kamu belajar tingkatan 1 berkenaan dengan macam mana dunia ni wujud dulu. Dalam tingkatan 2, kamu pergi pula kepada kerajaan alam Melayu. Tingkatan 3 dia macam tu, dia ada kronologi dia. Dia dah susun cantik dah untuk kamu. So kamu bayangkan kamu tengok movie. Baca buku cerita contoh dia. Ni jadi dulu, ni jadi dulu. Tingkatan 4 paling best. Tak sabarlah tu, kan? Alright. Seterusnya. Raja, daulat dan alat kebesaran. Okey.
Kepimpinan raja juga dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka serta pelbagai institusi kerajaan seperti adat istiadat istana dan alat kebesaran diraja. Okey. Daulat dan derhaka. Konsep daulat dan derhaka ini adalah adat orang Melayu, kefahaman dan juga kepercayaan orang Melayu. Alright. Benda ni telah ditanam dalam hati orang Melayu, rakyat satu masa dahulu sampailah sekarang, beratus-ratus, beribu-ribu tahun dahulu. Memang orang Melayu ini terkenal dengan sifat akan orang kata apa? Taat kepada sultan dia. Alright, dia tidak akan menderhaka. Kepada sesiapa yang menderhaka tu, mereka percaya tentang orang kata balasan yang dia akan terima dan sebagainya. Balasan buruk lah. So konsep daulat ini, tulahlah Aiman Adlina, dia tanya tulah tu apa? Tulah tu akan berlaku sesuatu yang buruk. Jika kita menentang ataupun tidak mengikut perintah raja dan sebagainya, ataupun jika raja murka, ataupun jika raja mengatakan kita ni derhaka, macam tu. So tulah ni adalah benda yang buruk yang akan berlaku kepada seseorang. Contoh dia sakit, contoh lagi tiba-tiba batuk berdarah, contohlah. Ini dipercayai, ini adalah kepercayaan orang Melayu turun-temurun, konsep daulat dan derhaka. Macam mana Sultan Mahmud mangkat di Julang? Cikgu tak boleh cerita yang tu kan, cerita kan tak update lah kita punya bab 5 ni. Alright, dan keempat adalah berkenaan dengan kewibawaan raja itu sendiri. Raja memiliki ciri kepimpinan seperti adil, wibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. That's why, kalau kita tengok kan, susul galur raja-raja ni, kebanyakannya mereka ni adalah golongan pemerintah, golongan bangsawan, golongan yang memang sudah orang kata apa, keturunan dia memang dah menjadi pemerintah dan juga ketua. Apa maksud kewibawaan? Berwibawa. Berwibawa ni maksudnya macam mana ya? Mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Apa yang digalas itu mereka mampu untuk tunaikan. Itu maksudnya berwibawa. Macam tegas, tidak semestinya tegas, dan memanglah tegas itu salah satu sifat yang perlu ada kepada seorang pemimpin lah. Dia kena menjadi apa? Seorang pemimpin itu kenalah tegas terhadap keputusan dan sebagainya. Tetapi kalau dia ikutlah dalam kategori apa, kalau perlu berbincang dan sebagainya, dia tidak boleh tegas dengan keputusan dia saja, tidak boleh. Macam itulah. So tegas memang betul lah. So berwibawa ni dia mempunyai kebolehan untuk menggalas tanggungjawab. Betul tak? Betul tak? Betul apa yang kamu cakap tu, tanggungjawab. Yes. Jadinya contohnya macam ayah lah, ayah kita ni kan, ayah kamu kan, saya nak tanya, bila nampak ayah dengan mak kan, mana yang lagi kamu berani untuk meminta sesuatu? Mungkin ada antara kamu lebih berani dengan ayah, kan? Tapi kebanyakannya akan kata lebih berani dengan ibu. Betul tak? Macam mana ibu kamu macam singa garang dan sebagainya pun menjerit sampai satu taman dengar. Alright. Bila nak minta sesuatu, mesti cakap dengan ibu juga. Kan? Sebab apa? Sebab ayah-ayah ni, kan, dia memang ada satu orang kata karisma, wibawa yang bila kita tengok, takut. Tiba-tiba je takut. Kan? Tak ada salah pun. Macam, tak boleh buat main ni. Kalau dia buat muka macam serius sikit je, dengan tengok TV ke kan. Kalau dia tengah lawak-lawak tu mungkin kita pun melawak, betul tak? Bila dia tengok TV je, bila dia muka macam tu je, dia tak ada pun cakap ada masalah apa pun. Tiba-tiba kita tengok, kenapa ni? Keluar apa tunduk kan? Betul tak? Itulah yang kita katakan salah satu macam ciri kepimpinan. Bila orang tengok je, orang ni ada aura. Macam dekat sekolah kamu kan.
ketua pelajar. Siapa ada ketua pelajar dekat sana? Ataupun siapa ketua pelajar dekat sekolah kamu? Tingkatan 5 biasanya, tingkatan 5 ataupun tingkatan 4 kan. Okey, biasa tingkatan 5 lah. Ketua-ketua pelajar ni biasanya bila dia berdiri je dekat rostrum tu, nak pakai mic tu kan. Okey. Orang semua pandang dia, oh. Semua macam tu. Dia belum cakap lagi ni. Betul tak? Dia macam ada satu aura kepimpinan. Itu adalah semula jadi. Macam ketua pengawas ke apa ke, itu memang semula jadi. Walaupun dia dilantik berdasarkan undian dan pilihan dan sebagainya. Kenapa orang mengundi dia? Sebab dia ada benda tu, ada karisma itu, ada ciri kepimpinan itu. Tengok je, dah wow dah. Belum lagi dia cakap. Faham tak? Kan ada seseorang yang kita rasa, kau memang boleh. Kalau macam kita mungkin, aku tak boleh. Macam tu. Patutlah ada orang seram dengan saya. Kan ada setengah-setengah macam tu kan. Dia semula jadi. Jadi raja ni dia memang ada ciri tersebut. Okey, bukan sahaja raja tu tau, anak-anak dia pun macam tu. Okey? Kalau kita tengok raja-raja ataupun anak raja, anak sultan sekarang ni orang kata berjiwa rakyat dan sebagainya. Okey? Tapi bila kita tahu, once kita tahu je dia anak raja, kita tengok dia dah macam okey, lain. Wow. Macam tu. Tu maksudnya kewibawaan dia, karisma dia. Alright. Dan memang macam tu. So anak raja ni memang biasa dia ada aura tersebut. Walaupun ada yang kata cikgu tak semua. Yes, tak semua. Tetapi kalau kita tengok 80 hingga 90% macam tu. Okay. Alright. So ini adalah disebabkan oleh kepimpinan raja. Faktor kegemilangan yang pertama disebabkan oleh keturunan dia Raja Palembang, peranan dia yang unggul, iaitu menjadi ketua agama, raja sebagai ketua tentera, raja sebagai lambang perpaduan dan sebagainya. Kemudian daulat dan alat kebesaran dia. Nampak ni, setiap raja ni dia akan mempunyai cap mohor, alat-alat kebesaran seperti nobat dan sebagainya. Itu semua alat kebesaran. Alright? Dia memang akan lain lah daripada orang biasa. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan kewibawaan dia. Yang cikgu cakap mempunyai ciri kepimpinan, mempunyai karisma, aura dan sebagainya. Cap mohor tu macam mana? Macam ni. Dia letak dekat dakwat, dia cop dekat surat pelantikan dan sebagainya. So yang ini adalah ukiran tangan. Satu masa dahulu, macam sekarang ni mungkin agak mudah untuk didapati lah, tetapi harga dia mahal juga. Satu masa dahulu bukan orang biasa yang boleh ada ni. Ini semua adalah kegunaan untuk kerajaan sahaja. Alright? Cap mohor. Alright. Seterusnya. Faktor kegemilangan yang kedua adalah disebabkan oleh sistem pentadbiran. Faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang kedua. Adalah disebabkan oleh sistem pentadbiran. Kamu kena ingat sistem pentadbiran, saya rasa ini sangat mudah, adalah berkenaan dengan sistem pentadbiran 4 lipatan. Ingat lagi tak? Pembesar berempat. Pembesar lepas berempat berapa? Selepas berempat berlapan. Dia naik macam darab 2, darab 2. Sebab apa? Setiap pembesar tu dia akan ada 2 assistant. Alright, dia bermula dengan 4, that's why dipanggil pembesar berempat, berlapan, 16, 32. 64 ada tak? Pembesar 64 tak ada. So dia last dengan pembesar 32. Kalau 64 nanti semua pula jadi pembesar. Satu kampung ada 3-4 orang pembesar. So pembesar berempat. Sistem pembesar 4 lipatan ini adalah sistem yang diguna pakai di dalam kerajaan Sriwijaya. Alright. Cuma bila dekat Melaka, dia lebih orang kata apa? Mempunyai gelaran, identiti yang tersendirilah. Pembesar berempat adalah pembesar utama yang membantu Sultan untuk mentadbir kerajaan. Alright. Pembesar berempat dibantu oleh pembesar berlapan. Pembesar berlapan dibantu oleh pembesar 16. Pembesar 16 ini kebanyakannya adalah penghulu-penghulu dan pembesar 32 ni ketua-ketua kampung. Alright.
Kalau kamu tengok cerita Nujum Pak Belalang. Pernah tengok tak cerita Nujum Pak Belalang? Okey? Pernah? Kan? Jadi orang dulu-dulu kalau kena panggil rakyat marhain, kena panggil dengan raja, dijemput ke istana, diorang memang menggeletar. So itulah yang berlaku pada Pak Belalang. Kalau kamu tengok dalam cerita tu, dia nak lari kan, tinggalkan kampung kan. Sebab apa? Sebab Sultan dah panggil. Kalau kita, Sultan panggil menghadap, happy tak agak-agak? Entah dia kata. Happy katanya kan. Nak pergi istana seronok, kita akan buat baju dan sebagainya, nak dapat title tasbih. Kan. Tapi kalau dulu-dulu dia memang tak akan macam tu. Diorang akan ikut ni rakyat biasa, rakyat marhain, dia hanya boleh berurusan dengan pembesar 32 dan pembesar 16. Alright. Pembesar berlapan ini pun adalah orang kaya, pembesar yang rapat ni yang berempat dengan berlapan ini pun bukan orang biasa boleh direct jumpa. Apatah lagi dengan Sultan. Tak pernah rasa pergi istana. Pergilah istana jalan istana tu dah boleh masuk dah. Kan, dah jadi museum. Okey, pembesar berlapan ini tugasnya membantu pembesar berempat dalam urusan pentadbiran lah. Contoh pembesar berempat bendahara kan, so bendahara punya assistant 2 orang adalah daripada pembesar berlapan. Bendahara tu apa? Bendahara tu kalau kita tengok dalam konteks Malaysia hari ini, bendahara tu adalah Perdana Menteri. Okey? So kamu tengok dekat sini, tugas-tugas pembesar, menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan juga hasil, membekalkan tenaga tentera ataupun tenaga buruh. Pemerintah Melaka menggunakan kawasan khas kepada pembesar. Sebagai tanda mendapat sokongan pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. So satu masa dahulu, dulu-dululah Kesultanan Melayu yang kita pelajari dalam buku sejarah, pembesar-pembesar tidak diberikan gaji oleh Sultan. Mereka tak ada gaji. Jadi bagaimana mereka ni bekerja dengan Sultan? Ialah melalui pengurniaan kawasan. Sultan akan mengurniakan geran daripada Sultan kan, dia akan cot mohon, dia akan ada surat rasmi yang mengatakan bahawa kawasan ini, kawasan itu diserahkan kepada sekian-sekian. Pembesar A, pembesar B, pembesar C. Jadi pembesar itu akan membangunkan kawasan tersebut. Dia akan meminta rakyat yang tinggal dekat situ, masyarakat yang ada kat situ bekerja dalam sektor pertanian dan sebagainya, biasanya dulu pertanian lah, ataupun perlombongan, usahakan tanah tersebut, kemudian dapat hasil, jual, kemudian mereka akan dapatlah keuntungan, dia akan divide-kan lah, adalah pengiraan dia. Alright. Jadi pembesar yang diberikan, yang dikurniakan kawasan tersebut juga ada bahagian dia. Hujung tahun, kalau kamu tengok cerita Nujum Pak Belalang tu kan, bila dia meeting kan, dia akan tanya, apa jadi pada kawasan kamu? Kawasan hamba kena serangan tikus tuanku. Dia kata, serangan tikus? Kan? Kawasan pertanian, itu yang berlaku. Itu adalah pembesar 16. Nampak tu? Ada. Dia kata, betul. Cerita P.Ramlee ni memang dia akan ceritakan tentang keadaan dahulu ataupun yang akan datang. Macam tu. Alright. Kemudian, ini adalah tugas pembesar berempat, bendahara macam yang saya cakap tadi, dia adalah penasihat raja. Kamu buat nota dekat sini. Bendahara ini dia seperti apa saya cakap tadi? Perdana Menteri. Penasihat raja, menteri utama, dia boleh menggantikan Sultan, jika Sultan gering ataupun Sultan pergi ke luar negeri, berkunjung ke kerajaan yang lain, dia pemangku Sultan. Penghulu bendahari ini adalah Menteri Kewangan. Faham? Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kita siapa? Untuk kerajaan yang baru ni, Menteri Kewangan, Perdana Menteri sendiri dibantu oleh siapa nama cikgu dah lupa. Alright, yang orang Petronas tu kan. So Menteri Kewangan adalah penghulu bendahari, menguruskan hasil ufti ketua segala bendahari, ketua urus setiap istana dan juga ketua Syah Bandar.
Kamu boleh tulis dekat sini. Penghulu bendahari adalah sebagai Menteri Kewangan. Okey, Menteri Kewangan. Cikgu buat singkatan dekat situ. Temenggung. Temenggung Ketua Polis dan Penjara Penguasa Bandar Kota Melaka, Pegawai Protokol Istana Hakim di Darat. So Temenggung ni lebih kurang apa? Kalau jawatan untuk menteri hari ini. Kalau kamu nak kaitkanlah. So kamu bolehlah kata dia sebagai Ketua Polis Negara KPN ataupun Menteri Dalam Negeri. Menteri di Kementerian Dalam Negeri di KDN sana, iaitu yang sekarang ni Tok Mat lah. Kan? Dan yang akhir sekali Laksamana, Ketua Angkatan Laut. Okey, Laksamana ini dia menjaga perairan. Sebab kita tahu Melaka adalah di orang kata apa? Pesisir pantai, kan? So dia lebih kepada macam Menteri Pertahanan tapi dia lebih kepada Navy lah. Ketua Angkatan Laut. So sekarang kalau laut kita ada Navy, apa lagi, Marine dan sebagainya. Tu so semualah under Laksamana. Alright. So 4 jawatan tertinggi iaitu pembesar berempat, bendahara, penghulu bendahari, Laksamana dan juga Temenggung. So cikgu nak rapkan untuk kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh kepimpinan raja. Yang kedua adalah disebabkan oleh sistem pentadbiran yang kita dah cover, dan yang ketiga adalah sistem perundangan. Dia ada 3 sebab sahaja. Sistem perundangan kamu baca nanti dekat sini muka surat 5 berkenaan dengan hukum kanun Melaka. Muka surat 7. Hukum kanun Melaka, undang-undang adat dan juga undang laut Melaka. Alright. So sekian sahaja hari ini untuk bab 5. Kita akan sambung sekejap lagi dalam sesi geografi pula untuk subjek geografi. Alright. Bye. Terima kasih. Kita rehat dulu. Kita sambung pukul 9.15. Kita berehat 15 minit. Assalamualaikum. Bye. Jumpa kejap lagi.